Assalamualaikum kepada pelajar-pelajar sekalian. Saya Cikgu Hazmi dari Kolej Sultan Abdul Hamid akan mengajar kamu. Sebelum mengajar mengenai tajuk pendidikan jasmani dan kesihatan ni, kita akan belajar apa itu asas pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Jadi sama-sama kita tengok apa yang ada dalam kandungan slide ni. Okey, kalau kita tengok pada falsafah pendidikan kebangsaan, dia kata kat sini, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Okey, sebab tu dekat sini mata pelajaran pendidikan jasmani adalah mata pelajaran subjek teras bagi setiap tingkatan. Jadi setiap tingkatan ada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 ada pendidikan jasmani untuk sebab dia adalah subjek teras. Sama juga dengan tahun 1 sampai kamu tahun 6 ada mata pelajaran pendidikan jasmani ni. Jadi kita sambunglah. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jadi kalau kita tengok pada falsafah pendidikan kebangsaan ini, bukan hanya dia nak melahirkan masyarakat yang celik intelektual, tapi dia nak yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian kepada keluarga, masyarakat dan negara. Okey, kalau kita tengok sumber ni, Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Okey, kita tengok pada pengenalan kepada pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Jadi kat sini, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan merupakan mata pelajaran yang memberi penekanan kepada pembelajaran berasaskan kecekapan pergerakan dalam permainan, sukan dan kecergasan melalui domain psikomotor, kognitif dan efektif, kesihatan reproduktif dan sosial, kesihatan mental serta amalan gaya hidup sihat juga diperkukuhkan. Okey, kalau kita tengok pada slide ni, dia kata kat sini pendidikan jasmani ni adalah satu mata pelajaran yang memberi kepada pembelajaran berdasarkan kecekapan pergerakan dalam permainan. Okey, sebab tu dalam pendidikan jasmani ni kita melakukan kebanyakannya lah kalau dalam permainan. Contoh, kamu main sepak agar kan? Kita belajar cara untuk kamu sepak bola dulu macam mana, sepak, kalau kata sepak kuda tu macam mana, sepak sila macam mana, jadi timbang tu macam mana. Jadi kita belajar asas kepada permainan tersebut. Okey, bukannya terus kita PJ tu terus dah terror dah. Jadi kita belajar asas apa yang kamu kena belajar, iaitu dalam sukan dan juga permainan. Okey, dan yang paling penting adalah kita belajar mengenai kecergasan. Macam mana kita nak ambil contoh kadar nadi, kita nak ambil kamu punya ujian pergerakan, kamu kena buat ujian segak, semua itulah. Jadi ini adalah pengenalan kepada pendidikan jasmani dan nanti saya akan terangkan apa itu pengenalan bagi pendidikan kesihatan. Okey, kita sambung pada slide seterusnya. Dia kata kat sini, murid dapat meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan nilai yang akan digunakan bagi mengekalkan kecergasan dan kesihatan diri ke arah kesejahteraan hidup serta jangka hayat yang panjang dan berkualiti melalui pengalaman pembelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan.
Okey, kat sini macam saya habaq tadi, kita belajar asas-asas pergerakan kemahiran dalam sukan. Contoh, kamu bersukan sebelum kita melakukan pergerakan, aktiviti pergerakan melalui apa-apa permainan. Pertama sekali kita memanaskan badan, warm up, kemudian kita melakukan stretching ataupun melakukan regangan, dan bila melakukan aktiviti, kemudian kita melakukan aktiviti sukan dan seterusnya. Bila dah habis permainan tu, kita melakukan cooling down ataupun menyejukkan badan. Jadi kita sambung pada slide ni. Dia kata kurikulum pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan memberi penekanan kepada pengukuhan pembangunan diri dari segi fizikal, mental, emosi, sosial, keselamatan, tanggungjawab kendiri, interaksi dan kerjasama. Okey, selain daripada kita bersukan, kamu membentuk interaksi dan juga kerjasama antara pelajar, murid sama murid dan pelajar bersama pelajar. Serta kita sebelum melakukan aktiviti, kita mengambil kira apa keselamatan diri kamu sebelum melakukan aktiviti. Contoh, kita tengok alatan adakah selamat nak guna, ataupun kita tengok kesihatan diri kamu sama ada boleh melakukan aktiviti fizikal ataupun tidak. Jadi apa yang saya nak rangkumkan kat sini adalah murid menggunakan dan meningkatkan kamera penyelidikan, berfikir secara kritikal dan mengaplikasi pengetahuan saintifik, strategi, kemahiran motor, kemahiran kecekapan psikososial dan nilai dalam situasi sebenar kehidupan. Apa-apa pun, bila kamu belajar mengenai pendidikan jasmani ni, kamu akan terus gunakan. Saya haraplah satu hari nanti kamu akan gunakan apa yang kamu belajar ni sampailah kamu meningkat dewasa dan juga seterusnya tua lah. Contoh, bila kamu nantilah satu hari nanti dah berkeluarga, tiba-tiba kamu nak melakukan aktiviti senaman, contoh main badminton, ataupun kamu nak berbasikal contohnya lah kan, untuk rekreasi kamu. Jadi apa yang kamu belajar mengenai pendidikan jasmani, memanaskan badan, membuat regangan, ni sama seperti apa yang kamu belajar. Kamu buat apa yang sama seperti yang kamu belajar nanti. Saya harap itulah yang akan kamu gunakan nanti. Okey, kalau kita tengok pada kurikulum pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, dia ni digubah berdasarkan kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang mula-mula tadi yang saya tunjukkan tadi, yang bermatlamat untuk melahirkan generasi yang seiman dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Penggubalan kurikulum ini juga selaras dengan dasar sukan negara. Dasar sukan negara ni ada dua nah, iaitu dasar sukan untuk kecemerlangan dan juga dasar sukan untuk semua, serta mengambil kira polisi yang disyorkan oleh badan antarabangsa seperti United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, kemudian WHO pun terlibat, dan juga International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance. Okey, jadi apa yang kamu belajar mengenai pendidikan jasmani bagi tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 ni adalah berdasarkan apa yang digubalkan oleh kurikulum, bahagian kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Bukan saja-saja dia petik tiba-tiba ada benda tu, aktiviti tu nah. Jadi apa yang ada kat situ adalah yang terbaik mengikut peringkat umur kamu. Okey, pengubalan kurikulum ini terdiri daripada dua disiplin, iaitu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Ada dua lah, selalu digabungkan, yang meneruskan kesinambungan kurikulum sekolah rendah. Ini memang kita tahu lah, sebab dia mata pelajaran teras. Jadi dari sekolah rendah sampailah kamu habis SPM nanti, tetap kamu kena belajar mengenai pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Okey, prinsip
kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM masih dikekalkan, iaitu pendidikan umum untuk semua. Penggunaan disiplin ilmu yang ada kesepaduan antara unsur jasmani, emosi, rohani dan intelek. Penekanan nilai-nilai murni, perluasan dan peningkatan penggunaan bahasa Melayu serta pendidikan sepanjang hayat. Okey, kita teruskan pada slide seterusnya. Okey, kurikulum standard sekolah menengah pendidikan jasmani dan kesihatan digubal untuk memastikan semua murid di Malaysia mencapai tahap yang ditetapkan bagi setiap standard kandungan dan standard pembelajaran dalam satu jangka masa. Pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam kurikulum standard sekolah menengah pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dapat diukur dengan jelas melalui piawaian yang ditetapkan. Okey. Apa yang kita belajar mengenai pendidikan jasmani ni adalah ia telah dibuat dan mencapai standard kandungan pembelajaran yang ditetapkan. Okey. Dan standard ni kita tak gunakan sampai kamu habis belajar je. Kamu nak masuk ke universiti pun tetap ada ujian-ujian fizikal yang perlu kamu lalui. Okey. Kita teruskan pada slide seterusnya. Okey, kalau kita tengok pada slide ni, National Health and Morbidity Survey yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sejak tahun 1986 hingga sekarang menunjukkan kadar peningkatan peratus rakyat Malaysia yang mengidap penyakit mental dan penyakit tidak berjangkit seperti hipertensi. Hipertensi ni darah tinggi lah. Diabetes, kencing manis dan penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular ni adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung. Adalah amat membimbangkan. Kadar obesiti, maknanya obesiti ni berat badan yang melebihi standard normal. Dalam kalangan rakyat Malaysia juga adalah paling tinggi berbanding rakyat daripada negara-negara lain di Asia Tenggara. Jadi, negara Malaysia adalah yang paling tinggi sekali kadar obesiti ataupun kadar berat badan di Asia Tenggara. Data ni diambil dari Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2015. Okey, salah satu faktor penyebab obesiti adalah kurang mengamalkan gaya hidup sihat. Justru cara hidup aktif dan sihat untuk meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan murid perlu diperkukuhkan melalui pengetahuan, kemahiran dan amalan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Okey, sebab kita ni tergolong dalam negara yang paling tinggi kadar obesitinya, jadi lah ni kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia banyak menjalankan kajian dan juga tindakan untuk rakyat Malaysia mengamalkan gaya hidup sihat selalu. Sebab tu kamu tengok lah ni ramai lah ni yang kadang-kadang ada yang kayu basikal, berjoging, berjalan, sebab nak meningkatkan kadar kesihatan supaya terus sihat. Jadi kita teruskan pada slide seterusnya. Okey, kita tengok pada matlamat umum pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Dia lebih kurang sama macam yang saya terangkan tadi. Kurikulum standard sekolah menengah pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan bertujuan untuk menghasilkan murid ataupun pelajar yang berpengetahuan, berkemahiran dan mempunyai nilai serta sikap positif bagi mengekalkan kecergasan fizikal dan kesihatan serta mengamalkan hidup aktif untuk kesejahteraan hidup. Jadi kat sini kalau kamu tengok hidup aktif ke arah kesejahteraan hidup. Jadi kat sini apa-apa matlamat pun pendidikan jasmani ni adalah penting untuk kamu mengamalkan gaya hidup yang sihat pada masa-masa akan datang. Jadi kita tengok slide seterusnya.